Record.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, pagi. Okey. Okey, tahniah pada 75 orang yang pertama ada dalam Zoom room ni. So kalau kita duduk dalam dewan, you all dah ada dekat depan sekali. Okey, tahniah Kak Mar ucapkan. Alhamdulillah. So, hari ini kita bersama-sama sekali lagi. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Desmond atas peluangnya untuk kita bersama-sama malam ni dalam majlis ilmu dan bersama seorang speaker yang hebat. Jadi, sebelum tu izinkan dahulu Kak Amar perkenalkan diri. Okey, nama diberi Mardiana binti Alias, berasal daripada Beranang, Selangor. Bersama-sama Forever Living sejak Februari 2017. Sehingga kini alhamdulillah, orang kata apa? Dah nak anniversary lah. Okey, dah nak anniversary Kak Mar bersama Forever Living dan merupakan manager di Forever Living, alhamdulillah. Jadi hari ni kita bersama-sama hari ni dalam satu majlis ilmu. Dah ready ke untuk berperang? Siapa tahu tajuk kita punya kelas malam ni? Cuba letak dekat chat room. Siapa tahu kita punya tajuk kelas kita pada malam ini. Kita dah nak berperang ni. So sebelum Kak Mar, okey, terima kasih si Fushan, terima kasih Aida, Kak Faridah, mana yang Kak Mar sempat nampak nama kita berperang malam ni, Art of War. So sebelum berperang kena ada apa? Kena ada buku terlebih dahulu, okey? So kena ada buku dekat sebelah you all, pastikan ada buku, ada pen untuk catat apa sahaja yang speaker kita akan kongsikan pada malam ini. Alright? Okay. So sebelum tu, izinkan Kak Mar tee up dulu kita punya speaker. Alright? Okay, beliau merupakan Kak Mar punya direct leader lah. Okay, leader Kak Mar, dan Kak Mar merupakan manager sulung lah orang kata. Jadi hari ini dijemput khas oleh speaker untuk bersama-sama dengan beliau. Alhamdulillah, Kak Mar sangat-sangat hargai. Jadi beliau merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik, merupakan bekas pensyarah dan bukan kaleng-kaleng pensyarah akaun. Okay, that's why duduknya di Forever Living. Okay, merupakan bekas pensyarah akaun. Dan pernah berniaga di MLM juga, tapi di local company. Dan juga pernah selepas buat MLM local company, berkecimpung pula dalam bidang trading. Nampak tak? Tetapi malangnya telah rugi sebanyak hampir 200,000 ringgit apabila menyertai bisnes trading. Okey. Dan tapi beliau bangkit dan berjuang di dalam Forever Living, alhamdulillah, kerana nak mencari duit untuk susu anak sahaja asalnya. Okey. Dan beliau juga dah pun pecah rekod sepanjang perjuangan beliau di dalam Forever Living. Antara pencapaian beliau adalah tersenarai dalam Britishpedia Successful People in Malaysia. Bukan biasa-biasa orang Forever Living, okay? Berdiri sebaris bersama dengan tokoh-tokoh negara di dalam Britishpedia, alright? Dan merupakan $1 million mentor dengan income hampir 2 juta dalam masa 6 tahun sahaja, alhamdulillah. Dan beliau, speaker kita pada malam ini, merupakan top 7 income di dalam BOI pada tahun 2022 sebanyak RM503,769.40. Nampak tak, Forever Living kita tak ada rounding up, okay? Tak, Forever Living tak ambil sen-sen you all pun, dia bagi semua pada kita, alhamdulillah. Dan speaker kita merupakan CBM level 2 dalam masa 5 tahun sahaja di Forever Living. Bukan biasa-biasa orangnya, bukan kaleng-kaleng. So kena stay tune sampai habis apa yang beliau akan kongsikan pada malam ini. Dan miracle-nya, beliau bukan berjaya seorang sahaja. Beliau bawa bersama-sama melahirkan 27 pasang manager di bawah rangkaian beliau, 5 pasang senior manager, 5 pasang Forever to Drive Achievers, okay? 9 pasang F2D Achievers, 5 pasang Eagle Manager, 1 pasang Soaring Manager, 1 pasang Top Recruiter 2018 dan 2019, dan 1 pasang
top 3 recruiter 2021. Okay. So you guys, adakah anda bersedia? Okay, kalau ready, bantu Kak Mar untuk bagi energi yang paling panas pada speaker kita malam ni. Tolong type api dekat ruangan chat. Kita bagi energi sebelum Kak Mar panggil speaker pada malam ni. Okay? So, tolong lontarkan you all punya energi juga. Kalau you all pun tak bagi energi, speaker kita pun macam kurang semangat gitu kan. So kita bagi membara lebih sikit. Okay guys, thank you so much for the support. Okay, kalau dah bersedia, Kak Mar jemput dengan segala hormatnya MDM Nur Izalin Sidik. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasih atas tiap dia panjang pula tiap. Rasa tadi bagi sikit je. Okey, terima kasih MC kita Kak Mardiana alias Kak Mardiana alias iaitu senior manager, okey, yang bukan biasa-biasa juga orangnya. Beliau adalah bekas, okey, bekas chartered accountant. Tengok tu, bukan calang-calang orang yang ada dalam Forever Living ni, okay? So, saya nak share slide saya. Sekejap saya share slide sekejap. Alright. Okay. Kak Mar bantu saya nampak slide? Okay, slide saya okay? Alright. Okay, besarkan ni. Okay. Tak besar ke lagi Okay ni? dah. Okay dah. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita ada berapa orang partisipan? Menghampiri 400 orang partisipan. Panggil lagi ramai-ramai. Hari ni, saya kalau korang perasan, saya macam pakai tudung lain sikit daripada yang lain sebab nak menghayati, okay? Nak menghayati kekuatan berperang. Kita nak buat macam ala-ala Palestin. Tak jadi kan? Bolehlah kan? Sikit-sikit kan? Sebab saya nak menghayati malam ni, sebabnya kita nak berperang malam ni. Saya nak ajarkan satu ilmu perang yang sangat powerful di dalam Forever Living. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Kak Mar dah perkenalkan, dah banyak sangat dikenalkan. So, imbas semula, okay, saya adalah soaring manager di dalam Forever Living. Okay, pernah dinobatkan sebagai top 3 PNM di dalam Malaysia. Okay, pada tahun 2018, pernah dapat Elo Ambassador Platinum, Global Rally 2500cc, Forever to Drive level 3 dan bawa 12 orang Forever to Drive, local trip Taiwan, Bangkok, pernah pergi Mexico, Cancun, okay. Chairman Bonus Manager level 1 dan Chairman Bonus Manager level 2 dan juga tersenarai di dalam BTS Speeda Successful People in Malaysia dan juga top income earners di dalam BOI Group. Okay, so tak nak banyak-banyak. Macam mana nak tekan next? Okay. Okay, malam ni. Malam ni kita nak berperang. Saya nak ajar ilmu perang, okay? So, sebelum tu, okay, siapa yang pernah dengar Forever Art of War? Siapa yang tak pernah dengar? Type 1. Okay, type 1. Siapa yang tak pernah dengar Art of War ni? So, saya tahu ramai sangat orang baru. That's why saya minta dengan Sifu untuk bawa tajuk ni. Nampak ramai yang tak pernah dengar lagi. Ramainya. Lagi. Siapa yang tak pernah dengar Forever Art of War ni? Okay. Sebenarnya leader korang dah cerita ni tapi korang je yang terlupa. So malam ni saya nak cover Forever Art of War 1 sehingga 18. Sebenarnya banyak. Okay, dalam Forever Art of War banyak sangat. Tapi saya hanya nak cover untuk orang-orang baru sahaja Forever Art of War. Okay. So siapa yang tak pernah satu, ramai kan satu ni? Kalau saya tunjuk ni, korang pernah tengok tak? Mana nak nextkan slide ni? Sekejap. Nampak ni? Siapa yang cakap satu tadi tu, pernah tak nampak ni? Ada tak leader pernah bagi benda ni, dia kata, ni download ni Forever Art of War. Ataupun dia bagi kertas, dia suruh copy Forever Art of War. Benar tak? Pesan ada. Tapi tak tahu pun tu Forever Art of War.
Okay. Pernah kan? So, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting bila you join Forever Living. So, siapa yang tak tahu hari ni saya nak ajak ni. Dengan apa ni, dengan misi nak mengajar Forever Art of War malam ni. So, ambil pen, ambil kertas, dengar apa yang saya nak ajar. Tapi hari ni saya akan cover nombor 1 sehingga nombor 18 sahaja. Sebab itu adalah perang. Itu adalah senjata untuk orang-orang baru. Tapi kalau orang baru jangan keluar. Sebab you kena refresh balik. Banyak benda yang you tertinggal. Okay, tak pernah tahu. Tak apa, kita belajar malam ni. Okay. So, okay, di dalam Forever Living, okay, di dalam sistem yang Sifu dah buat, 9333, kita ada satu Art of War. Ataupun kita ada satu skill. Okay. Skill yang dipanggil sebagai Art of War. Apa tu Art of War? Art of War ni adalah senjata yang kita perlukan untuk kita berperang di dalam medan Forever Living. Kalau kita nak bersilat, kalau kita nak taekwondo, kalau kita nak berperang, kita kena ada senjata, betul? So, senjata kita kena complete. Sama juga macam dalam Forever. Kalau kita nak berjuang di medan peperangan, di medan perniagaan yang banyak sangat kisah-kisah suka dan duka dia, kita kena ada alat untuk berperang. Okay, so malam ni saya nak ajar Art of War rules 1 sehingga 18. Okay, so kita tengok rules nombor 1. Okay, so kena semangat lah. Mana boleh tak semangat? Okay, rule nombor 1. Okay, rules nombor 1. Okay, you kena tahu kenapa you buat MLM. Adakah you join MLM hari ni? Adakah you masuk kelas hari ni? Ataupun adakah you join Forever Living ni sebab mak you suruh? Adakah you buat Forever Living ni sebab nak ikut kawan? Adakah you buat Forever Living ni rasa macam nak ikut trend? Macam best je dekat dalam TikTok banyak orang tengok viral video nak cepat kaya, nak ubah hidup kan. So I pun nak try begini. So perkara yang pertama yang you kena identify bila you masuk dalam Forever Living adalah kenapa you nak buat MLM. Kenapa you memilih Forever Living? Ini adalah perkara yang pertama yang you kena tahu. Tulis sekarang. Ada pen, ada kertas kan? Tulis sekarang. Saya nak semua orang tulis kat situ kenapa hari ni you masuk Forever Living. Ini adalah vision yang pertama. Adakah you nak cari duit susu anak macam saya dulu? Nak cari duit susu anak 500 cukup? Adakah you macam tu? Atau adakah you nak bebas hutang? Adakah you nak financial freedom? Adakah you nak dapatkan energi, nak dapatkan kesihatan? So tulis dekat kertas sekarang. Nak duit berkepuk-kepuk, I like the product, time freedom. So tulis sekarang. Kita tahu. Perkara yang pertama adalah you kena tahu kenapa you pilih Forever Living. Kalau you tak tahu, you tak jelas dengan matlamat you tak boleh ke depan. Okay? So you kena tahu kenapa you buat Forever Living. Yang kedua, bila you dah tahu kenapa you buat Forever Living, dah tahu nak cari duit susu anak, lepas tu nak bebas hutang, nak ubah hidup, nak sihat, nak bersara bermaruah. Tu dia. Kan? So banyak benda yang you nak, you mesti kena ada. Yang kedua, you kena ada komitmen. Okay, komitmen macam mana? Bila leader bagi link kelas, masuk, bukan tak masuk. Kena masuk. Okay, you mesti kena ada komitmen untuk attend meeting. You kena ada komitmen untuk attend winner circle hari Sabtu ni. Okay, you kena ada komitmen untuk bawa ramai-ramai masuk dalam GP. You mesti ada komitmen. Sebab you kata you nak ubah hidup. Betul? You kata you nak bersara awal. You kata you nak duit berkepuk-kepuk. So, you kena fokus balik. Kenapa you buat Forever Living? Okay. Betul. Masuk meeting. Bagus kan? Hebat ni. Okay. So, bila you dah ada komitmen, mesti confirm ada cabaran. Betul tak? Kenapa kena ada cabaran? Sebab hidup ni memang penuh dengan cabaran. Bila kita dah set tadi. Saya nak income 10,000 sebulan. Okay. Lepas tu, leader you kata you kena cari 5 VIP. Cari kan. Tapi mesti ada cabaran. Betul? Cabaran yang pertama yang paling besar yang saya nak cakap ni, cabaran rejection. Itu adalah cabaran yang sangat-sangat luar biasa. Okay, so rejection akan datang bertubi-tubi sehingga you rasa penat. Cabaran yang kedua apa biasanya? Cabaran gaduh dengan suami, cabaran gaduh dengan isteri. Ini cabaran-cabaran yang you akan hadap di dalam
business. Kan, cabaran malu. Apa lagi cabaran yang you ada? Cuba letak kat ruang chat tu, kita nak tengok tu. Cabaran orang tak nak, cabaran orang pelekehkan, cabaran malu buat video. Tapi kata nak 10,000 tadi kan? So macam mana tu? Cabaran takut. Belum berjuang dah takut. Macam mana? Kan? Cabaran kena sindir. Banyak gila cabaran, betul? So you kena betul-betul buat keputusan yang sangat-sangat tepat. Sebab apa? You nak berjaya tadi. You nak kena ada matlamat tadi. So you kena tampal dekat you punya bag, dia tampal dekat you punya Soho, tampal kat semua tempat. Apakah vision buat you tu supaya bila you down ada cabaran kan, you terlupa. You bangkit balik berjuang. You paksa untuk berjuang. You paksa untuk berubah. Okay? So boleh? Rules yang pertama ingat, kenapa kena buat MLM, fikir balik apa matlamat aku masuk dalam ni, adakah aku suka tengok Kak Miza sebab tu aku nak join dia. So fikir, adakah aku suka tengok Yusida, adakah aku suka tengok Kak Pida sebab tu aku nak join ni. So fikir, kenapa you kena buat forever ni. Orang tak percaya banyak reject. Okay. So dah bersedia dalam cabaran tu. Okay. So cabaran tu jadikan benda tu adalah sekecil-kecil cabaran. Sebab apa? Sebab kita nak berjaya. Okay. Saya ni kan, sebenarnya dia tak boleh nak next. Alright. Okay, rule kedua. Rule yang kedua, okay. Apa rule kedua? Melupakan pengalaman lalu. Saya tak kisah. You adalah mantan MLM lain yang masuk dalam ni. You adalah top stokis yang pernah masuk dalam ni. You adalah orang yang pernah dapat sebulan 1 juta dalam ni. Kan sebelum ni. Dan masuk ke dalam ni. You kena lupakan pengalaman you dan siapa you. Kenapa? Sebab di dalam ni kita nak kosongkan gelas. Gelanggang kita tak sama. Okay? Ini adalah gelanggang forever living. Gelanggang yang you main tu dulu, itu adalah gelanggang taekwondo. Sekarang kita nak masuk gelanggang silat. Bila kita nak masuk gelanggang silat, maka rentak kita adalah rentak silat. Macam tu. So, jadi you kena lupakan apa pengalaman yang lalu, you kosongkan you punya gelas dan you start dengan benda yang baru. So, macam mana cara dia? Bila upline you cakap, ya kan? Jangan bila dia cakap, kau kena buat demo dia cara celup dia, Maggi ni celup dengan betadine ni dulu, baru celup dengan aloe vera. Kau jangan melawan. Itu adalah dia punya SOP. Tak nak, saya tak biasa nak buat demo ni. Saya dulu dah biasa dah buat sale 1 juta kat company lama. Cara saya senang je. Present je, ajak orang bisnes. Kan, boleh orang tu turun 1,500. Itu dulu. Bila you punya leader kata, dalam forever, you kena buat, you kena bermula dengan demo. Belajar celup-celup Maggi dalam forever. Dengar. Jangan melawan. Ni ramai sangat. Bila saya sebut buat demo, alah tak nak lah kak, saya tak biasa lah nak bawa tong demo tu kan. Nak bawa Nahako, nak bawa Gabus lah, nak bawa Maggi lah, nak bawa aloe vera lah. Saya tak biasa, saya nak tunjuk je dekat dalam video. Jangan. Okay, rules di dalam forever, you lupakan you punya pengalaman lalu, tak kisah betapa besar pun you di company lama, you masuk dengan empty glass. Okay, baru leader you boleh masukkan air yang baru. Okay, so, kalau misalnya you hebat, kenapa you duduk di company ni? Maksudnya you belum lagi jumpa. Okay, jadi bila you nak bermula dengan company ni, you kena kosongkan you punya gelas dan belajar dengan leader you. Sebab apa? Walaupun leader you tu biasa-biasa, dia adalah orang yang lama dan berpengalaman yang duduk di dalam forever. Tak kisah leader you. Leader saya umur dia dah 50 lebih. Kalau nak ikutkan saya punya company lama, saya dah ada sejarah yang baik dengan company lama dan upline saya biasa-biasa je. Tapi saya dengar cakap dia sebab apa? Sebab saya nak belajar ilmu daripada dia. Dan korang jangan rasa macam, dia ni upline ni tak layak untuk aku, untuk ajar aku. No. You kena fikir, satu je. Allah memang takdirkan dia untuk you, pasti ada sebab. Kena fikir tu ya. Jangan rasa macam aku rasa aku nak tukar upline lah. Aku nak tukar upline lah. Jangan. Okay. Hormat you punya leader. Pasti you boleh berjaya. Okay. So,
Mesti ada sikap untuk belajar dengan baik dan mulakan yang baru. Macam saya cakap tadilah, okay, jangan bila leader kata buat demo, jangan melawan. Walaupun leader you tu dah 61 tahun, you baru 30 tahun, you dah terror hebat dengan TikTok, you hebat dengan YouTube, you terror dengan medsos, leader you tu terkontang-ganting, jangan downgradekan dia. Dia tetap leader you. Dia sangat otai sebab tu dia dah berada lama dalam company ni. Jangan tunjuk hebat sangat. Okay. So kita kena kosongkan kita punya gelas. Okay. Dan kita kena start daripada bawah dan belajar daripada bawah. Nampak tak? Okay. Forever Art of War ni adalah satu tajuk yang saya sangat suka. Sebab apa? Sebab dia adalah perkara pertama you kena tahu bila you nak bisnes. So kena fahamkan betul-betul. Okay. Boleh? Jangan ego sangat. Not good. Okay. So next. Macam ni punya. Okay. So, okay, rule nombor 3. Okay, rule nombor 3, jangan cipta sistem baru atau jalan pintas. Okay, bila leader you kata dalam Forever Living, dalam BOI 9333, kita kena buat benda ni. Kita kena start dengan plan benih. So, dengar you punya leader cakap, start dengan plan benih. Apa yang ada dalam plan benih? 5 langkah. First, kena cari 100 orang prospek. Mana nak dapat database, pergi kat TikTok. Buat video viral. Dengar you punya leader cakap. Jangan, tak naklah dengar akak ni. Saya rasa macam cara saya lagi bagus. Kita buat macam ni, kita buat macam ni. No. Okay. So, sebab apa? Sebab benda dah ada. So, jangan nak cipta sistem baru. Ataupun kita kata, okay, kalau misalnya kau nak pergi Hello Ambassador, kau kena cari orang, taja orang ni. Tak, dia tak buat macam tu. Dia nak pergi manager, kita kena buat 5 leg. Contoh nak pergi manager, nak pergi Forever to Draft, kita kena bina 5 leg, 5 line, kita kena buka 5 lebar. Contoh macam tu kan. Tapi kau tak nak dengar. Kau nak buat sistem kau. Tak payah. Tak payah Kak Lin, saya lagi terror. Dulu saya kat company lama saya adalah leader. Senang je. Kita suruh orang ni pump 25cc, kita pump 25cc, pump 25cc, pump 25cc. Kau buatlah macam tu. Memang lingkup. Setahun je, lepas tu kau hilang. Okay, so jangan buat sistem baru. Lepas tu pak dalam 25cc tu mak, ayah, adik, beradik semua 2cc, 3cc, 4cc, 5cc. Jangan buat macam tu. Okay, itu namanya bisnes adik-beradik. Kita tak nak buat bisnes adik-beradik dalam Forever Living. Kita tak nak buat sistem pasang-pasang kaki dalam Forever Living. Ini bukan bisnes adik-beradik. Ini bukan sistem kaki dalam Forever Living. Ataupun datang je jumpa leader, okay Lin, aku ada duit 50,000, Kak Lin saya ada jumpa satu orang ni, dia boleh dapat duit, dia boleh pump 50,000, kita nak buat apa Kak Lin? Abaikan. Forever Living perlukan RM90 je. Kalau dia nak pump 50,000, nak balik return 100,000, Forever Living bukan tempat dia. Dengar Forever Living bukan main sistem. So jangan buat satu sistem jalan pintas untuk you kayu. Dia boleh dapat sekejap, lepas tu dia dah tak dapat dah. Sebab Forever Living adalah satu bisnes maraton. Okay, so kita kena berlari sentiasa. Kita tak boleh, dia bukan sistem hit and run. Okay, dia adalah sistem maraton yang you setiap tahun you kena fight insentif. Okay, boleh? Okay, ikut orang yang sudah berjaya adalah jalan paling singkat untuk berjaya. Jangan degil. Jangan degil. Jangan main beli pangkat. Itu ayat dia. Jangan beli main pangkat. Kan? Ikut sistem yang betul. Okay? Ikut orang yang sudah berjaya adalah jalan yang paling singkat untuk berjaya. So, bila leader kita kata kita ada satu sistem 9333, kita kena masuk kelas setiap hari Rabu, hantar orang pergi masuk GP, hari Selasa kita ada kelas, okay? So hantar orang, pergi, jangan kita buat sistem kita sebab diorang tu dah buat dulu. Diorang dah lalui. Kalau kita kata clean night, contohlah kita kata program clean night, hari pertama, hari kedua tak boleh makan kan, kita tak apa, cara saya, kita boleh je makan gula, tak ada masalah kan, ini cara saya. Itu cara kau. Cara clean night berbeza. So, jangan buat suatu sistem yang baru. Follow sahaja rule. Jangan jadi degil. Mentor dah ada proven success. Betul? So, kena follow orang yang dah ada proven success. Okay? Okay. So, rules nombor 4. Okay. Rule nombor 4. Okay. Rules nombor... Tadi nombor apa? Allahu Akbar.
Okay, rule nombor 4. Okay, rule nombor 4, baca manual syarikat. Okay, syarikat apa, siapa syarikat, kita ada buku GEP. Okay, baca buku GEP. Lepas tu kita ada new distributor orientation. So, hadir new distributor orientation. So, yang ni memang kita akan ada pada setiap hari Selasa. So, kena hadir, okay. Lepas tu tetapkan matlamat. Apakah matlamat kita? Yang ni saya dah ajar tadi kan. So, ini penting. Okay, nombor 5. Rules nombor 5. Okay, rules nombor 5 adalah bina konsep dan sikap MLM yang betul. Okay, apakah konsep dan MLM yang betul? Okay, di dalam MLM adalah kita kena buat selling. Okay, macam saya cakap tadilah, you jangan buat satu sistem yang macam bila kita kata kita kena cerita pasal produk, kita kena terangkan, kita kena jual produk kan. Kita bukan jual sistem. Ingat kita bukan menjual sistem. So kita kena belajar macam mana nak jual produk, macam mana aloe vera. Kena belajar. Jangan nak masuk Forever Living tak nak tahu pasal aloe vera. Salah. Dengar je saya cakap ni, saya cukup marah kalau orang masuk dalam Forever Living mind system. Ini memang akan merosakkan. Sebab apa tahu? Sebab saya dah jumpa ramai sangat. Bila saya turun bus kan, saya tanya, dah join Forever? Dah, saya pun tak tahu bila masa saya supervisor. Saya pun tak tahu bila masa saya VIP. Nampak tak? Maksudnya saya pun tak tahu aloe vera ni sebenarnya boleh detox dia. Basic things. Tahu tak? Maksudnya apa tahu? You tak memahami produk tu itself. So macam mana you nak jual? Okay. So yang paling penting adalah you kena understand the product first. You kena faham. So baru you boleh menjual. Lepas you dah selling, you dah belajar buat selling, you kena belajar macam mana nak sponsor. Buat sponsor, nak naikkan dia kepada VIP. Sekarang ni ada package kan, package 1,500 lebih. Apa barang yang ada dalam tu? Kau kena tahu. Jangan kau bagi kat upline kau je semua. Tak boleh. Okay, so kena faham, kena tahu. Sebab lepas tu baru you boleh service. Sebab tu you punya leader selalu cakap, buat 5cc, buat 5cc, buat 5cc. Tiap-tiap bulan zikir 5cc, betul? Kan? Pernah tak korang siapa yang tak pernah dengar perkataan 5cc kat sini? Type nombor 1 sikit. Siapa yang tak pernah dengar? Tak tahu apa tu 5cc tu Kak Lin? Tak tahu. Ada tak yang tak pernah dengar 5cc? Tak pernah dengar 5cc. Lepas ni, jumpa dengan leader you, tanya apa tu 5cc yang Kak Lin cakap tadi tu. Apa tu 5cc yang Kak Lin cakap tadi tu? 5cc. Sebab di dalam 5cc ada selling, sponsoring dan servicing. Okay. So, di dalam 5cc tu, okay, bila kita nak konsisten ataupun bila kita nak berjaya di dalam Forever Living, key dia adalah 5cc. Okay, so 5cc ni, di dalam 5cc ni kita akan belajar tentang selling, kita akan belajar tentang sponsoring, kita akan belajar tentang servicing. So ini adalah key. Nak berjaya? Betul? You nak berjaya, you nak dapat duit ratus-ratus ribu, you tadi ingat tak nombor 1, rule nombor 1 tadi, you kena tetapkan matlamat. You kena tahu kenapa you join Forever Living. Hari ni you masuk kelas, you kena tahu. Kenapa nak tahu ilmu berperang hari ni? Okay, jadi kenapa aku nak dapat income 5 angka? So ini adalah salah satu rule dia. You kena tahu tentang 5cc. Sebab di dalam 5cc ada selling, sponsoring dengan servicing. Okay, tak apa. Malam ni kita belajar. Okay. So kita belajar macam mana nak menjual. Okay. Mana yang tak pernah dengar perkataan 5cc, yang tak tahu pasal 5cc, nanti tanya upline. Tadi apa ni Lin cakap kena buat selling, kena buat sponsoring, kena buat servicing, kena buat 5cc, macam mana nak buat? Okay. So nanti leader you akan ajar you. Okay. So bina konsep dan MLM yang betul. Asas kejayaan dalam MLM adalah selling, sponsoring dan servicing. So you tak boleh nak lari. Kalau you masuk dalam Forever hari ni, you nak jana income 5 angka tapi you tak nak menjual, you boleh left group. Terus terang saya cakap. Sebab basic dia adalah you memang kena menjual. You memang kena sharing dengan you punya saudara, sepupu, kan, kawan-kawan yang aloe vera ni bagus. Okay? Boleh? Okay. So next. Rule nombor 6. Tadi baru je saya bebel-bebel kan. Gunakan semua produk. Kenali produk anda. Okay? So macam mana you nak menjual kalau you tak ada basic produk? Kalau you tak pernah makan aloe vera, tak boleh.
Tak boleh, you takkan boleh nak menjual kalau you tak pernah minum pun aloe vera tu. You tak pernah makan pun madu tu. Bila orang fight sikit tentang madu, madu aloe vera, madu forever tu, apa yang membezakan madu forever dengan madu tualang? Tak boleh nak jawab. Apa yang dapat beza? Apa yang membezakan madu forever dengan madu tualang? So kita pun macam, apa tak tahu. Makan madu pun tak pernah. So you kena makan madu forever living, you kena understand the product betul-betul, makan, rasakan kesan tu kat badan, baru you boleh share dengan orang. Jangan you makan aloe vera, lepas tu you macam makan aloe vera, lepas tu kena gastrik lah, lepas tu sakit perut lah, lepas tu tak nak makan. Jangan, belajar macam mana nak hindari healing crisis tu. Semua aloe vera boleh masuk kat semua orang jangan kata saya tak sesuai lah dengan produk aloe vera. Macam mana you nak menjual aloe vera kalau you sendiri tak tahan healing crisis aloe vera? Dengar cakap saya. So kena guna forever punya produk, kena makan, kena rasai, kena tahu, kena menjiwai. Aloe vera, kena aloe vera tu sentiasa di hati. Saya aloe vera ni pagi ingat aloe vera, malam ingat aloe vera. Saya sangat suka. Sebab dengan aloe vera ni saya makan dah 7 tahun, jeragat saya hilang. Jerawat tak berani nak tumpul langsung. Saya sangat-sangat suka makan aloe vera. Kan mula-mula memanglah kita ada healing crisis kan, lama-lama kita boleh jadi muda. Testimoni pada diri sendiri. Betul. Okay, so itu rules nombor 6. Kena ada benda ni. So rule-rule yang saya cakap ni, korang kena completekan semua tau. Kalau tak, korang punya senjata tak cukup. Tak duduk kat pokok tualang. Kan? Betul-betul. So madu pokok tualang dia ada banyak air. Okay? Sebab apa? Sebab Malaysia, dia punya iklim panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk. Kan? Hujan panas, hujan panas, hujan panas. Tapi kalau dekat Madu Forever, kita datang daripada Gunung Sonoran. So Gunung Sonoran ni dia tak ada air, dia tak hujan kat sana. Jadi kita punya madu grade AAA boleh dikira dengan grade AA sebab apa? Sebab dia kurang kandungan air, kurang 17% kandungan air dalam madu tu. Tapi kalau Malaysia punya, kita tak boleh claim macam tu. Sebabnya keadaan kita yang lembap. Okay? So that's why itu perbezaan. Itu basic je tu tau. Best awet muda. Mestilah best. Okay? Kena makan aloe vera. Baru muda sokmo. Okay? Okay, so rules nombor 7. Saya sebenarnya gagah tau nak baca you punya chat. Kan? Sebab kita tak nak you rasa berat sangat malam ni. Tapi saya tak nampak slide saya sebab baca you punya chat. Okay. So kena tolak-tolak tepi-tepi sikit dia. Okay. Lepas tu rules yang ke-7. Okay, rules yang ke-7. Belajar bagaimana menggunakan alat pemasaran, video, rakaman dan buku. Contoh macam sekarang ni senang kan. Tadi siapa yang kata tak pernah dengar 5cc tu? Tak pernah lah dengar. Kalian tak pernah dengar 5cc tu apa? Lepas ni pergi minta YouTube daripada you punya upline, dekat Sifu punya YouTube, semua kelas kita dah letak kat situ. Lepas tu kita ada website lagi kan yang you boleh tengok. So you kena tahu macam mana nak gunakan alat-alat pemasaran. Okay? Yang kita memang dah sediakan. Kita dah sediakan website untuk you. Kita dah sediakan apps untuk you. Website tu lagi sangat-sangat best dalam tu. You boleh belajar step by step dalam tu. Siapa yang dah masuk ni kena minta dekat upline website yang mana yang you nak kena tengok. Okay? Cifu dah beri, you je yang tak perasan. Betul lah kan. Jadi kena tanya sekarang juga. Sebab tu kita ada kelas. Sebab kena ingatkan sentiasa. Sebab manusia mudah lupa. Okay. So belajar bagaimana mengisi borang permohonan ahli dan borang pesanan produk. Janganlah asyik nak suruh upline je buat. Kan. Kesian upline. Kalau ada 10 orang downline, kalau ada 100 orang downline, kalau ada 1000 orang downline, kalau semua dia nak buat, habislah dia. Kan, ini adalah bisnes kita sendiri. So, belajar macam mana. Hari ni, siapa yang tak ada Forever to You? Siapa yang tak ada Forever to You punya apps? Baik aku. Baik tekan nombor 1 kat sini. Siapa yang tak ada Forever to You punya apps? Yang nak beli barang tu, Forever to You punya apps? Ada. Nombor 1, tak ada. Yusri boleh cari ada. Cari upline ya. Okay, ada. Alhamdulillah. Kena semua orang kena ada, okay? Ada. Nombor 1 yang tak ada tu pergi minta cepat-cepat kena minta. Sebab apa? Senang je. Pakai Forever apps tu you tu. You contoh kalau you nak beli barang kurang dari lebih daripada RM300, you dapat free je postage.
So kena minta dengan upline. Ada. Kan suka pakai apps kan, senang je, klik 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 tahu-tahu dah sampai rumah. Kan. Dia macam apps Shopee je, okey. So siapa yang tak ada boleh minta dengan upline. Okey, boleh? Sebab apa? Sebab ini adalah dia punya rule. Kena ikutlah rule. Kat sekolah pun ada rule kita ikut kan. Takkan dalam forever ada rule kita tak nak ikut. Okey. So, next. Ya Allah ya Rabbi. Sekejap. Okey, rules nombor 5, rules nombor 6. Okey, kita dah guna semua produk. Okey. Okey. Saya guna Canva ni, so dia macam slow sikit. Okey, rules nombor 8. Okey. Okey, rules nombor 8, belajar bagaimana menjemput prospek dan follow up. Ini sangat-sangat penting. Ya Allah, ya Tuhanku korang. Sekarang ni sangat-sangat senang, tak macam zaman saya dulu-dulu. Okey, zaman saya dulu-dulu, ya Allah susahnya. Zaman saya dulu-dulu mana ada Zoom-Zoom macam ni, tak ada. Kalau nak pergi kelas, kena pergi kelas kat KL. Kalau nak pergi kelas, kena pergi kelas kat Johor Bahru. Kalau nak pergi kelas, kena pergi kelas kat Kuantan nak belajar. Bermalam lah, naik kereta api lah, naik komputer. Ya Allah, subhanallah, susahnya waktu zaman-zaman dulu nak belajar. Tapi sekarang senang je. Kalau dulu call upline kan, kalau upline kata tak boleh lah bulan ni akak nak turun kat kau, Kak, dia tukar akak dah tolong 2 kali je. Rules akak dengan kau 3 kali je akak tolong GP dengan buat demo produk. Lepas tu kau buat sendiri. Terkontang kanting lah, jumpa orang, tak kisahlah orang tu siapa, kita kena berdepan. Tapi sekarang senang gila, okey. Kita punya sistem, kita punya kelas Sifu dah buat setiap hari Rabu ada GP. Okay, tinggal panggil je prospek masuk dalam kita punya GP. You just kena belajar video viral kat TikTok saja dan you bawa orang masuk dalam GP. Ya Allah, susahnya. Senangnya. Ya senang. Kenapa tak boleh buat lagi? Kan, jadi sekarang ni di hujung jari sahaja. So, itu adalah rules nombor 8. So, belajar bagaimana nak menjemput prospek. Macam mana nak jemput prospek? Senang je. Kak Miza kata kita jadikan video TikTok kita video content viral. Kita kena buat sehingga video kita viral. So nanti Kak Miza ada satu kelas untuk TikTok. Nanti korang belajar dengan dia, okey? So saya tak ajarlah benda tu. Okay, so kita kena jadikan video kita sehingga viral dan kita bawa diorang tu masuk ke dalam kita punya GEP. Kan? Nampak tu? Sampai tak terkejar tu dia. Kan? So, okay. So, memang kita jadikan video content viral. Lepas tu nanti bila lead dah banyak masuk, kita bawa masuk dalam GP. Senang je. Nanti cara nak viralkan TikTok belum tahu. Nanti Kak Miza akan buat kelas. Okay. So, saya tak ajar malam ni. Okay. So, macam mana nak jemput prospek? Okay, kita ada 3. Okay. Ini adalah ABC rules. Okay. Apa tu ABC rules? Okay, ABC rules tu kita kena ada advisor. Siapa advisor? Advisor adalah leader. Okay. Kalau misalnya kita rasa kita tak boleh nak buat GP ataupun kita tak boleh nak close orang tu, kita tak berani nak close orang tu, kita kena panggil leader kita. Tapi dalam Forever senang. Ya Allah, dalam BOI senang. Sebab hari Rabu dah ada GP. So kita buat je video, bawa masuk leader dan leader-leader yang bentang dengan GP bukan calon-calon orang. Mereka adalah $1 million mentor yang telah dipilih oleh Sifu yang dapat income 1 juta kurang dalam masa 5 tahun untuk present dengan pengalaman yang sangat luar biasa, dengan proven sukses yang sangat luar biasa. Kenapa tak nak bawa masuk? Kan? Jadi bawa masuk diorang tu. Okay, so leader dah ada. You adalah bridge. You adalah satu jambatan. Okay, yang akan menghubungkan antara leader dengan customer. Okay, so C adalah customer, prospect lah. So you apa tugas you? Adalah mengviralkan konten-konten di TikTok, di media sosial. Tanam iklan-iklan viral di TikTok. TikTok pun tak payah bayar kan? Okay, boleh? Okay, so leverage je. So upline 70%. Kenapa cakap kat sini upline 70%? Sebabnya, sebabnya dia normal tau. Kalau misalnya downline kita ni tak nak dengar cakap upline dia. Tahu? Betul ni, serius ni. Korang yang cakap satu-satu tu, aku rasa tadi leader korang nak bagi pun Art of War ni. Ataupun yang tulis tak tahu pasal 5cc tu, leader korang nak bagi dah kelas Cikgu Ayu hari tu 5cc. Tapi korang yang tak masuk. Kan? Dia sebab apa tau? Sebabnya bila upline cakap kau memang tak nak dengar, sebab tu buat kelas. Hari ni mungkin Art of War, leader you dah pernah bercerita pun. Tapi you je yang tak nak dengar. Tapi dia import subline.
Sebab apa? Sebab betul lah kata Kak Lin tu. Betul lah Kak Lin cakap tu. Padahal leader kau dah cakap dah sebelum tu kan. Tapi kau tak berapa nak dengar kan. So itu adalah ABC rule. So biasalah subline yang cakap subline je yang hebat di mata korang. Upline korang macam hanya tipikal je di mata korang tu. Nampak upline orang lain je yang hebat. Jangan. Okay. So upline korang sebenarnya adalah orang yang hebat. Sebab tu dia bawa korang masuk dalam ni. Okay. Kalau anak buah Cikgu Ayu cakap tak tahu nak kena rotan. Betul Cikgu Ayu nanti scroll sikit. Siapa yang cakap tak tahu 5 sisi tadi, ada tak nama anak buah Cikgu Ayu. Okay. So. Okay, next. Ya Allah ya Rabbi. Mana saya nak next? Upline saya hebat. Kan. Alright. Ya, harap bersabar ya sebab malam ni saya guna Canva. Dia macam terkedik-kedik saya nak buka. Okay, rule 9. Okay, rule 9 hadir 5 GP secara berterusan bersama prospek anda dalam masa 2 minggu. Okay. Ya Allah, ni lagi kerja senang kan. Tak dapat buat hari Rabu, you punya leader bilas lagi hari Jumaat, bilas lagi hari Isnin. Kalau misalnya hari Isnin, hari Rabu tak sempat masuk kan. Ada tim yang buat hari Jumaat, buat GP macam tim saya buat hari Jumaat, bilas balik lagi GP. Lepas tu ada lagi yang buat hari Isnin, tak puas hati GP lagi. Lepas tu ada lagi yang buat offline GP lagi. Nampak tak you punya upline, ya Allah, sangatlah baik kan. Sangatlah baik. So memang you boleh je bawa 5 GP ni secara berterusan, tak ada masalah. Tinggal you sahaja yang nak buat. Okay. So itu adalah rule nombor 9. Okay. Nombor 9. Okay, rule nombor 10. Ingat, tugas upline anda bukanlah untuk menaja orang untuk anda. Belajar untuk melakukannya sendiri. Ya Allah. Okay, ini lagilah. Cikgu Ayu, saya kan ada orang nak jumpa saya lah Cikgu Ayu esok pukul 10 pagi. Okay, Cikgu Ayu kata okay. So esok pukul 10 pagi kau tak ada. Cikgu Ayu tolonglah, dia ni memang mantan Cikgu Ayu, dia ni memang boleh. Kalau nak close dia memang hebat ni Cikgu Ayu. Tapi saya hari ni kena pergi kenduri lah Cikgu Ayu, tak boleh nak elak. Okay, leader kau tu punya semangat nak turun, kau tak mana-mana. Okay, kalau aku jadi Cikgu Ayu, aku terus sponsor bawah aku je, tak payah cerita. Kan? Sebab kau tak tahu. Kan? So jangan, okay, jangan buat macam tu. Tak baik tau. Walaupun walaupun Hajah Yusrida sangat terbaik dalam men-GP, kau jangan memperkotak-katik dan memperguna dia, okay? Okay, belajar melakukannya sendiri, okay? So kena buat untuk diri sendiri. Alright. Allah. Okay. Minta maaf. Saya ni tak tahu macam mana benda ni. Canva ni susah betul. Rasa macam dah canggih dah kan. Tapi, okay. Jadi korang sore ya, bersabar. Okay. Alright, checklist bridge. Okay. Okay, kenapa dia bergerak pula ni? Okay. Aduh, ampun. Okay, so checklist bridge. Apakah tugas you? Saya nak tegur sikit. Okay, pasal tugas seorang downline ni. Kejap. Okay. Tugas kita sebagai downline, okay? Okay, yang pertama sekali tugas downline, okay? Okay, tee up upline. Cara nak buat, cara korang nak jumpa offline, okay? Korang kena tee up you punya upline, okay? Kena perkenalkan diri. You jangan, contoh ya, you bawa MDM Yusrida. Ni contoh. Ni bawa MDM Yusrida, lepas tu ada seorang lagi kat situ. Okay, so ada seorang ni prospek. Dia memang mantan lah. Dia memang mantan yang buat sales juta-juta sebulan. Kau jangan cakap, Kak Yus nak tahu tak? Dia ni kan Kak Yus dulu mantan tau Kak Yus. Dekat company tech, dia buat sebulan 4 juta sales tau Kak Yus. Lepas tu dia pakai Lamborghini tau Kak Yus. Lepas tu dia bukan ada kereta tu, dia ada kereta Mustang, dia ada kereta BMW. Kau jangan buat perangai macam tu, okay? Jangan sesekali. Walaupun
prospek you tu hebat gila. Okay, you jangan tee up you punya prospek tu gila-gila. Dengar cakap saya, you kena tee up you punya upline. Tak kisah dia bawa Lamborghini ke Mustang ke Ferrari ke lantak di situ. Biar. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak makan dia. Kita nak makan dia, kita tak boleh bagi dia besar. Kita kena bagi dia kecil dulu. Ni skill ya. Ni skill. So kita kena up kita punya upline. Tuan tahu tak, ini adalah upline saya, MDM Yusida, Hajar Yusida. Dia ni dulu kan, dia dulu duduk kat Arab Saudi, hutang dia juta-juta. Macam tu kan. Dia sampai kena lari kat Arab Saudi, lepas tu dia tak boleh balik Malaysia. Buat cerita sedih sikit. Tak boleh balik Malaysia sebab hutang dia banyak. Dia kena jual nasi lemak, dia kena jual nasi belauk, dia kena jual macam-macam nasi dekat Arab Saudi tu untuk lansaikan hutang dia. Lepas tu dia kena buat S.Li contoh Lepas tu dia kena jual macam-macam kat sana untuk balik Malaysia, tapi tak boleh sebab hutang dia banyak sangat. Macam tu. Tapi dalam forever dia buat masa dalam 2 tahun dia dapat jadi JLT. Tuan tahu tak JLT tu apa? Tak apa, nanti saya cerita. Macam tu cara dia. Okay, kena tee up you punya upline. Okay, kena tee up you punya upline. Lepas tu yang kedua, kena scan sikit customer, bagi tahu siapa leader. Nak bagi tahu betul dia ada Lamborghini, dia ada Ferrari, tak kisahlah dia ada apa kan. So kena cakap, Kak Yus, dia ni kan ada Ferrari. Lepas tu tadi dia datang pakai lambung, kereta lambung. Lepas tu dia isteri dia sekejap lagi nak ambil dia pakai Mustang. Contoh macam tu kan. So kena bagi tahu Kak Yus awal-awal supaya Kak Yus tahu apa yang dia nak gorengkan dengan orang ni. Dia tahu GP yang mana dia nak tekankan, yang mana dia tak perlu tekankan. Okay. So bagi tahu, jangan kau tee up time tu Kak Yus getar time tu. Tapi tee up pelan-pelan. Sebelum tu datang ke brief sikit siapa you punya prospek. Okay, boleh? Okay, so buat appointment dengan upline baru dengan customer. Okay, so set masa dengan upline dulu baru dengan you punya customer. Jangan set masa dengan customer dulu. Kak Yu, saya tak kira dia je yang ada masa waktu ni. Jangan macam tu. Okay, so kena set dengan you punya upline dulu. Okay, baru set dengan you punya customer. Sediakan tools. Janganlah kau suruh. Dah lah upline kau tukang nak present, upline kau kena bawa aloe vera, upline kau kena bawa apa? Kena bawa tong demo, upline kau kena bawa wet tissue, kau datang lah lengang-lengang kangkung dengan tak bawa buku, tak bawa apa. Jangan macam tu, okay? Rotan perangai macam tu, okay? So tak boleh. Okay? So okay. So kena sediakan tu. Lepas tu pastikan merecord, okay? Pastikan merekod segala apa yang you punya upline buat. Alright, boleh? Okay. 10 pantang larang. Saya pernah bawa kes ni dalam dalam kickstart dulu. Okay, so saya nak ingatkan balik, especially orang-orang baru. Saya kepala ya. Mari sini, saya nak marah sikit. Okay, 10 pantang larang. Okay, jangan tiap prospek lagi besar dari upline. Macam saya cakap tadi lah tu kan. Tak kisahlah dia siapa kan. Dia setara Vida ke Dato' Alif Shukri ke, don't care, don't mind kan. Ini adalah gelanggang. You kena ingat je, ini adalah gelanggang forever. You duduk kat gelanggang lain. You nak masuk gelanggang forever, you belajar tentang silat dalam forever living. Okay. So, belajar time upline present, jangan menyampuk. Leader, tolong tulis kat sini berapa ramai dalam TV yang menyampuk waktu you bercakap. Jangan menyampuk. Cubit mulut tu garang kan. Waktu tak buat demo tu, time tu dia kata, hari tu kan saya makan macam ni lah kan. Saya sakit perut kan. Betul lah Kak Yus cakap tu. Kan. Kau jangan tau, mulut kau diam je. Kau tengok je upline kau tau. Memang cubit-cubit nanti kan. Time tu, saya kalau orang buat macam tu kan, saya present. Nah, present. Akak nak keluar sekejap. Badan muka. Okay kan. Sudah je present. Okay, dilarang main handphone. Kan time-time tu lah kau nak update kau punya balas TikTok lah. Tahulah konten kau dah viral. Faham konten kau dah viral. Kak Najah ni apa ni kita tengah viral Kak Najah. Kena balas Kak Najah, nanti prospek lari. Jangan. Tolong belajar kat sini. Tak kisahlah konten kau viral ke, kau diva ke dalam TikTok. Sabar. Okay, sabar. Nanti habis baru buat. Okay. Handphone kena mute. Sikit-sikit tak tahulah konten dah viral. Kan? Nak ubah hidup. Ataupun 10 cara
amalan rezeki murah. Lepas tu kau punya video pun viral. Lepas tu time tu lah kau nak balai mesin. No. Okay. Jangan cupid nanti. Okay. Mesti record untuk sesi ulang belajar. Okay. So tolong record. Okay. Nombor 6. Jangan keluar hisap pada apply present. Janganlah. Kan. Baiklah korang ni kan. Gisap rokok kejap-kejap. Tak boleh lah kak. Macam stres lah kalau saya dengar banyak-banyak ni kan. Lepas tu dah lah kau hisap rokok. Kau ajak kau punya prospek tu hisap. Aku kan gerak je. Benda ni jadi tau. Benda ni jadi. Bukan main-main. Lagi satu. Jangan makan selagi tak habis present. Siapa yang pernah buat ni? Baiknya aku. Kan kita pergi kat rumah orang ni. Contoh kita pergi rumah orang ataupun kita pergi kedai mamak. Kita order kan. Nampak mi kan. Nampak mi tu pandang. Ni kalau aku makan lambat ni sejuk ni. Makan lambat sejuk ni. Fokus okay. Fokus. Jangan ingat makan. Ini sibuk je makan datang tu lah. Macam mana? Hilang mood. Ablan nak present. Ablan aku ni bukan apa ni. Kalau aku dapat tu aku main cubit-cubit. Okay. Jangan mulakan perbualan yang tak ada kaitan dengan skop bisnes. No. Okay. Jangan. Kau ni kan tiba-tiba kan cerita-cerita kan tentang cerita ni pasal buat GP ni tiba-tiba dulu kan saya kan macam tu lah kan makan aloe vera tu sakit perut, daripada sakit perut teringat jiran pun sakit perut, habis kau melalut-lalut. Sebab tu kata tadi rule yang satu tadi tu jangan menyampuk. Ingat pegang rules ni betul-betul. Okay? Sebab tu Forever Art of War ni sangat-sangat penting. Jangan cakap tak tahu lepas ni. Okay? Ingat matlamat bisnes dan tujuan saya jumpa prospek. Saya nak gelak sebab apa tahu? Sebab saya teringat kan, saya pernah juga dulu turun kan, diorang tu ajak ada event lah, ajak makan-makan macam tu. Lepas tu bila dah makan-makan tu kan, kita nak close kan tuan rumah tu kan. Tapi kita ni asyik duk teringat makanan kat situ kan. Ingat matlamat kau nak datang rumah orang tu nak makan atau nak buat bisnes. Itu perkara yang perlu kau ingat. Makan tu nanti-nantilah. Dah kaya nanti macam-macam kau boleh makan kan. Janganlah gelojoh now. Okay. So disiplin dengan masa appointment. Ini tolong. Saya memang sangat-sangat tekankan waktu masa, tolong disiplin. Nak jadi leader, okay. Ni satu saya nak tegur. Okay, nak jadi leader, you kena disiplin dengan waktu. Okay. You kena, masa ni adalah tentang you dan orang lain. So you kena hormat masa orang lain dan you kena hormat masa you. Okay, jangan lambat walaupun 5 minit. Kalau paling bagus, tolonglah gerak awal. Okay, tolonglah ada kat tempat tu awal. Tolong belajar masa walau apa alasan sekalipun. Kalau sehari ni you tak boleh nak belajar masa, you try improve. Saya pun dulu tak sharp dengan masa. Tapi bila saya dah buat bisnes, saya masuk dalam dunia forever living, saya sangat-sangat menghargai masa. Sebab sampai kadang-kadang saya boleh atur masa tu, saya kata okay, kalau perjalanan kita jarak macam ni, kalau kita makan, kita akan makan setengah jam. Lepas tu kalau jam, kita lapkan setengah jam. Sampai macam tu, saya perkiraan masa saya kalau nak pergi jumpa orang. So tolong belajar masa. Okay? Kena disiplin tentang masa. Sebab leader yang berjaya, you kalau nak jadi orang yang berjaya, perkara yang pertama adalah masa. Tolong jaga masa. Okay? Jangan lolak sangat dengan masa ni. Okay? So disiplin. Okay? Okay, next. Okay, next. Okay, rules nombor 11. Rule nombor 11, jadikan satu kebiasaan berekod dan mengambil semua nota di dalam semua mesyuarat. Gelak-gelak juga malam ni. Tulis tak apa yang saya cakap. Kan? Tolong jadikan rutin. Okay, jadikan rutin untuk menulis. Kalau you tengok MDM, kenapa diorang berjaya hari ni adalah mereka membiasakan untuk menulis. Diorang memang pasal kat kepala otak tu tulis. Tolonglah jadi manusia yang sentiasa menulis. Sebab bila kita dengar je kita akan lupa. Tapi bila kita menulis baru kita akan ingat. Okay, so tolong tulis. Okay. So buku, nota, pen, recorder dan kamera adalah peralatan yang paling asas dalam MLM. Sampai bayangkan dalam rules Sifu cakap baca ni, saya kan waktu baca rules ni, ya Allah benda ni pun kena ingat kan. Kau tengok, kau nampak tak? Betapa Sifu sayang sangat kat korang sampai Sifu cerita tentang pen pun penting, kamera pun penting, adalah perkara asas dalam MLM. You bayangkan ya Allah Sifu kan, sangat luar biasa dia punya ilmu. So ambil benda ni betul-betul kan. Ilmu kena ditambah dengan kalam. So ambil nota. Rule nombor 12. Anda tidak dibenarkan belajar dari syarikat MLM yang lain.
Ni kena tekan sikit. Walaupun kau daripada company S.E, C.W, Hi.O, kan tak kisah. Dan Q.M tak kisah daripada mana you berada. Kalau you dah hebat kat company tu, kenapa you keluar? Itu je saya selalu tanya. Okay, so jangan bawa benda yang tak boleh dalam company lama ke dalam forever living. Sebab sistem berbeza. Itu satu. Yang kedua, jangan bila uh, skill yang ni paling penting tau. You contoh you nak jumpa tim AG Sera, contoh. Okay, you nak jumpa tim AG Era. Era lah, tim Era ni. Tapi malam tu you duk kaji sistem dia. Macam mana lah sistem dia. Kaji sungguh-sungguh ni sampai tak tidur. Jangan macam tu. Sebab apa? Sebabnya kalau misalnya you dah kaji, tiba-tiba dia jumpa you, ilmu you tak kuat ni. Kan? Ilmu you tak berapa nak strong ni. You kena JEP. Bila you dah tak dapat pakai you, lepas tu you pergi jumpa dia, dia twist sikit je. Dia twist sikit sebab you dah kaji macam, alah malam tadi aku macam dia baca. Betul lah dia kata. Ataupun dalam kaji-kaji tu kau nampak jutawan-jutawan dalam company tu. Dan kau goyang. Lepas tu dia top up lagi. Dia pusing cerita. Kau ilmu tak berapa nak strong. Memang kau habis goyang. That's why saya kata jangan kaji ML. Lantak dia lah nak pairing 3 ke pairing 4 ke pairing 5 ke. Saya ambil tahu. Okay. Fokus pada kita punya sistem. Sebab sistem kita dah sistem terbaik dah. Percayalah cakap saya. Sistem kita adalah sistem yang paling terbaik. Dah tak ada maintain dah. Okay. So fokus pada GP kita sahaja. Okay, cara dan sistem mereka mungkin berbeza. Anda boleh jadi keliru. Memang confused nanti. Okay, dengar cakap saya. Bila download saya selalu cakap, Lin, dia ni kan Lin, orang macam ni. Lin, dia ni ada satu Q.M nak jumpa akak lah Lin kan. Ataupun nak jumpa saya lah Lin. Macam mana Lin? Diorang punya sistem ni macam ni. Jangan takjil, lantak. Dengar je apa dia cakap. Biar kau masuk link kiri, keluar link kanan. Kau jangan terpengaruh langsung dan kau present kau punya GP dengan yakin. Yakin. Betul-betul yakin. Okay, boleh. Jangan terpengaruh. Okay, lagi-lagi yang baru-baru ni. Kalau terpengaruh sikit, habis. Okay, 19. Rules 13. Dengar dan belajar tengok video, baca buku. Okay, betul lah. Kan? So, banyak kita punya link YouTube. Nanti minta kat you punya upline. Link YouTube Sifu. Okay, Telegram, channel semua. Ya Allah subhanallah. Sangat-sangat banyak. Okay. Boleh baca balik, boleh tengok balik apa tu DMCC, apa tu NDO. Macam saya cakap tadi, benda ni adalah basic. Okay. So, benda-benda ni kena ada. Okay. Tidak perlu memiliki keseluruhan set alat di peringkat permulaan. Dengar ya anak-anak semua. Okay. You punya upline kata buat konten dekat TikTok. Kan, TikTok, lepas tu dia kata kena cantik, betul lah. Upline ni betul dia cakap. Dia kata kena cantik, suara kena clear. Tapi tak bermakna kalau you tak ada mikrofon, kan, yang kecil je tu menyebabkan you tak nak buat konten. Jangan begitu. Kalau tak nak lah start, tak ada mikrofon, kan. Orang semua ada mikrofon, belilah. Tapi jangan beli yang mahal. Takkan dah tunggu mahal baru okey. Yang murah tu tak semestinya tak bagus. Lepas tu ala kak tak nak lah. Saya tak ada macam lampu lighting tu. Rumah saya macam tak cantik. Nak buat kan lighting pun kurang. Jangan ya. Bermula dengan apa yang ada. Jangan tunggu sempurna. Kita hanya seorang manusia yang tak pernah sempurna. Ingat kan? Ingat, kita manusia yang tak pernah sempurna. Jangan mencari kesempurnaan kerana kesempurnaan tu milik dia. Ingat? Jangan sebab tak ada mic, sebab tak ada lighting, sebab tak ada lampu tak nak buat konten. Jangan macam tu. Lepas tu tak boleh lah Kak Yu, saya tak tahu. Sekarang korang jangan buat alasan, okey? Dekat TikTok dah ada prompter dah sekarang. Jangan tak tahu. Ada tu saya tengok kan konten. Saya tahulah mana siapa kan. Tapi saya suka effort dia. Sebab dia baca. Doa untuk murah rezeki. Yang pertama. Okey. Tips untuk murah rezeki. Yang pertama. Dia tak pandang pun. Ni eye contact tak ada. Langsung kat TikTok tu. It's okay. It's okay babe. Yang penting kau buat. Okay. So kau kena buat. Biarlah kau membaca sekalipun. Yang penting kau improve. Okay. Sebab kalau kau banyak sangat cipta alasan. Memang kau tak akan buat. Cerita dia. Kan? Yang penting kena buat dulu. Kita payah ada keseluruhan set kan. Ini alah tak boleh lah, tu tak boleh lah. Banyak now alasan. Okay, rotan tahulah.
Biasalah tu alasan saya pun macam tu. Manusia kan. Okay, rule 14. Okay, rule 14. Okay, apabila anda cerita negatif, undang-undangnya adalah diam. Kau dah orang baru kan? Kau pantang dengar cerita sikit. Lepas tu bawa mulut. Ai, ni geram, ni geram. Okay, dapat jahit mulut tu tahulah. Dia tu kan dah buat ke 5 sisi ya. Dia tu kan dah buat lah tu. Kau nak tahu tak, dia tak buat 5 sisi lagi. Lepas tu sibuk. Dia tu kan buka bus kan dengan tu. Dia tu ada skandal ke dengan dia tu Kau jangan. Kan? Ada cerita negatif, diam. Buat tak tahu je. Fokus pada rule nombor 1. Ingat balik matlamat apa you nak datang masuk sini. You nak jadi reporter ke? Kenapa tiba-tiba masuk Forever tukar profession jadi reporter? Jangan. Tahu je. Okay, jangan. Jangan abaikan perkataan-perkataan negatif kan. Circle-circle yang negatif, jangan. Biar je. Kalau misalnya dia nak cross line ke, pusing line ke, sat line ke, apalah, biar je lah. Upline you yang handle. Biarlah MDM you yang handle. Sebab MDM you dia dah banyak pakai perisai, kebal. Dia punya senjata banyak. Kalau dia tak pakai pedang, dia pakai parang kontot. Kalau dia tak pakai senapan gajah, dia ada senapan pendek. Dia macam dia ada. So, abaikan negatif. So, tak perlu bercerita dan menyampaikan. Ingat. Kena ada rules ni. Sebab tu rules 1 sampai 18 ni sangat-sangat penting untuk orang-orang baru. Jangan jadi kaki kipas. Geram. Kan? Forever ni best. Sebab apa tau? Sebab Forever ni best sebabnya you duduk di dalam ni, you tak perlu jadi kaki kipas untuk you dapat 25,000. You tak perlu jadi kaki kipas untuk you jadi MDM. Ingat ya, you tak perlu jadi kaki kipas untuk you jadi MDM. Tak valid. Tak valid. Kenapa? Sebabnya di dalam Forever, siapa yang buat, dia yang dapat. You tak perlu nak ampu-ampu orang sana, dia tak berkesan. Sebab apa? Sebab you perlu cari orang, bawa masuk, buat Forever, develop, jadi leader. Itu tugas you. Jadi kalau you nak develop orang, nak develop leader, sempat ke kau nak gosip? Kan, sempat ke kau nak bercerita sana sini? Tak sempat. Banyak lagi kerja. Satu hari dah lah 1 video kena buat. Kau ingat senang? Nak buat video, lepas tu nak edit lagi, nak buat subtitle, lepas tu nak buat apa? Nak buat efek lagi. Ya Allah, aku tu sehari mengadap. Okey, tak buat kerja lain. Betul, mana kau sempat lagi berkongsi tu kan? Jangan. Okay. So, itu adalah rules yang you kena follow. Rapat-rapat. Rule 14. Ingat tu. Okay, sebab dalam Forever, siapa buat, dia dapat. Okay. Boleh? 14. Jangan cakap negatif kan. Tak baik. Okay. Rule 15. Rule 15, mula buat pesanan produk. Siapa tahu nak buat pesanan produk macam mana? Tu share sikit. Macam mana nak buat pesanan produk? Macam mana nak buat pesanan produk? Macam mana nak buat pesanan produk? Bandar dekat Forever You. Okay, itu paling senang. Klik je. Pernah kan? Semua orang ada apps kan? Pandai. Okay, so tak tahu memang kena. Ni sangat penting, okay? Sebab tu dia ada dalam rules. Rules yang ke-15. Okay, boleh? Okay. So, jangan tunggu upline baru nak buat, okay? Jangan nak tunggu sempurna. Jangan nak tunggu tahu semua, okay? Kita ni sekarang era apa ni? Era online. Okay, kena cepat, okay? Kena buat cepat-cepat. Okay. Canggih sangat ni, susah ni nampak ni. Okay, rule 16. Ini penting. Dengar ni. Dengar betul-betul. Okay. Rule 16, hendaklah simpan stok yang mencukupi. Berapa cukup tu adalah 5 sisi. Dengar cakap saya. Berapa cukup adalah 5 sisi. Korang kan, upline korang kat Seremban sekarang ni. Kau duduk pilah. Upline kau kena hantar 2 botol. Tolonglah Kak Lin. Saya urgent sangat nak 2 botol aloe vera. Orang ni sembelit. Buasir tahap berdarah-darah Kak Lin. Tolonglah Kak Lin. Dia betul-betul urgent. Saya nak 2 botol je. Upline kau dekat Seremban ni. Kau dekat Kuala Pilah ni. Dia nak hantar kat Kuala Pilah. Kau rasa upline kau tak ada kerja lain? Okay. So tolong.
Tolong buat at least 5 cc. Senang je basic dia. Basic dia adalah sekatin aloe vera. Okay. Lepas tu sekatin lagi you campur-campur. Aloe peach dengan nektar. So ada 6 aloe peach, 6 nektar. Aloe vera memang kena 12. Okay. So 6 nektar, 6 aloe peach. Lepas tu 6 arctic sea, 6 bee pollen, 6 bee propolis, 6 madu. Itu je basic. Boleh tak sediakan yang tu dulu? So itu pun nak dekat dah 3-4 cc. Lepas tu ubat gigi. Ubat gigi 3, aloe jelly 3, aloe heat 3, deodorant 3. Boleh tak? Boleh. Boleh order dalam apps. Tak ada masalah. Tapi, tapi dengar cakap saya. Tapi untuk orang-orang di sekeliling. Kan kita ni mulut kita, kedai kita adalah di mulut kita. Betul? Tiba-tiba orang nampak kita kat rumah kita. Oh ya jual aloe vera. Aku ada nampak hari tu dalam TikTok. Orang tu kata dia elok untuk puasa. Kau ada stok tak? Okay. Tapi aku nak hari ni juga. Aku memang urgent nak. Elok lah ni. Kau dah cerita perempuan-perempuan, kau dah buat demo. Lepas tu, alah stok tak ada lah. Lepas tu kau kata tak apalah nanti tunggulah dekat apps kan. Kau bayar dulu kat aku. Tapi kalau orang nak urgent, betul-betul nak urgent, dia boleh beli kat orang lain yang memang dah ada ready stock. Ingat ni. Okay, stok sangat-sangat powerful. So tolong at least dalam 3 cc, 5 cc, at least ada 6 botol aloe vera, 6 botol nektar, 6 botol aloe peach. Okay, kat tangan. Sebab apa? Sebab kita nak berniaga. Kita mesti kena ada stok dekat tangan. Dan stok ni adalah satu magnet. Percaya cakap saya. Jangan percayalah, jangan percaya. Dengar je. Tapi buat. Okay. Tapi buat. Okay. Stok kena ada kat tangan sebab dia adalah satu magnet. Magnet untuk pergi ke tuan dia. Saya percaya. Saya selalu kalau tengok stok, ya Allah, mesti ada orang nak kat kau ni kan. Pergilah pada tuan kau. Baikkan tuan kau yang betul-betul nak kat kau hari ni. So dia akan jadi magnet. Okay. Betul tak? Stok ada cepat habis. Betul? So bila ada stok, dia sangat cepat habis. Lepas tu you kena record dan punch balik. Itu yang paling penting. Mula-mula hari tu buat forever, Ablan kata buat stok 5 cc, aku dah buat dah ni stok 5 cc. Tapi kan tiba-tiba 2 bulan stok dah tak ada. Mana stok aku? Agak-agak gimana stok korang tu? Tu mesti tak punch. Okay, so tolong display. Dah ada stok, dah buat ready stok, tolong display punch. Okay, kena ingat, kena punch. Okay, jangan dapat duit tu ya seronoknya. Lepas tu pergi tengok TikTok, kan nak buat iklan viral kat TikTok. Lepas tu termasuk TikTok live. Dah termasuk TikTok live, terbeli. Baju murah ni RM20, RM20, lama-lama habis duit kau tu. Okay, so tolong pegang duit tu betul-betul, cash flow tolong jaga betul-betul. Sebab orang yang berjaya di dalam bisnes adalah orang yang menjaga cash flow dia. Okay. Boleh? So boleh follow saya di TikTok. Saya akan ajarkan cara-cara untuk handle account. Okay. So di sini adalah servis pelanggan dan bukannya membuat skim yang haram. Okay. So kita jangan beli stok. Macam saya cakap tadi awal-awal, ingat tak? Kita bukan masuk dalam ni, saya nak jadi supervisor terus. So beli sampai 25 cc. Lepas tu placing mak, placing ayah, placing segala tok nenek dah bawa rangkaian you. Lepas tu stok tak reti nak jual. Letak bawah katil. Lepas tu end up you cakap apa? Aku dah buat dah forever dulu. Aku habis sampai 10,000. Lepas tu tak pergi mana pun produk dia macam tu je. Tolong jangan burukkan nama forever. Sebab apa? Sebab forever adalah satu bisnes yang tak boleh topak-topak pun. Jangan. Sebab kita tak nak ada orang-orang yang bercakap tentang buruknya forever living. Okay? So kita nak jaga betul-betul. So kena jangan buat skim. Okay? Belajar betul-betul tentang produk, fahamkan betul-betul tentang produk, menjual di jalan yang betul. Okay, belajar. Okay? Kekalkan 10 ke 20 orang pelanggan setiap bulan. Anda perlu menjual walaupun anda tak suka menjual. Kena. Okay, kena cerita tentang aloe vera. Jangan malu. Kenapa nak malu cerita pasal aloe vera? Aloe vera bagus gila kot. Ada tak ladang? Tiba-tiba nak share. Ada ke ladang aloe vera kat dalam dunia ni yang besar dia 2 kali ganda daripada negara Singapura? Ada ke satu aloe vera yang sangat pure sampai 97%, 98% yang pure? Ada ke kandungan dalam mana-mana produk yang ingredient dia first dia aloe vera? Ada ke? Tak ada kan? So kenapa tak nak jatuh cinta dengan produk? Pelik lah korang ni. So kena jatuh cinta dengan produk, kena minum produk aloe vera supaya you kena
jadi sangat energetik, sangat muda dan fahamkan betul-betul daripada mana datangnya aloe vera, macam mana proses pembuatan dia, macam mana pengiktirafan dia punya sijil, macam mana siapa yang buat dia, siapa yang iktiraf kita punya omega plus, kena kaji. Macam mana madu kita ni disebut madu yang berkualiti, yang boleh lepas sampai 171 negara, yang boleh lepas sampai 171 kkm dunia. Kan? Jadi kena betul-betul yakin dengan produk. Saya marah tu kalau orang tak yakin dengan produk ni. Saya sebenarnya dulu masuk Forever, tak suka pun dengan produk. Tapi bila lama-lama saya makan, saya makin cantik, makin awet muda, makin kulit makin glow. Jadi saya rasa macam, saya sangat jatuh cinta dengan produk. Tak boleh orang kata Forever. Tak boleh. Aku pantang kalau orang kata aloe vera Forever Living. Sebab saya sangat jatuh cinta dengan Forever ya. Kena cerita. Okay, next. Tak kenal maka tak cinta, betul. Dia sebenarnya macam ni tau. Sekejap lah. Mana ni sekejap? Dah. Sabar ya. Ini canggih macam ni kan ni canggih. Tadi kejap Rosimo Plus. Jadi kita dah Rosimo ke 16 Kejap sorry. Okay. Tiba-tiba jadi marah apa tu? Saya kena argue betul kat aloe vera makanan sunnah. Madu makanan sunnah, Austin delima makanan sunnah, yang zaitun makanan sunnah. Dah kenapa nak argue? Benda ada dalam hadis kan, Al-Quran kan. Kenapa nak? Betul lah tu. Tak, madu memang makanan sunnah, tak boleh nak nafikan. Kalau kain tu putih, dia tetap kain tu putih. Okey, jangan nak menafikan benda tu. Senyum je lah kalau dia tak percaya. Tak apalah, kau baca je lah Quran kan. Siapa yang makan senang. Okay, saya sebenarnya banyak dah jumpa tim yang masuk dengan Forever hanya nak buat bisnes tapi tak tahu produk, end up dia akan tinggalkan. Okay, dengar cakap saya. Siapa yang masuk Forever semata-mata kerana bisnes, bukan kerana produk. Dia kalau bisnes lepas tu jatuh dengan produk, is okay, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak buat bisnes, dia tak nak try pun langsung produk, tak nak makan pun produk, last sekali dia akan gone. Betul. Tapi orang yang tak nak pun buat bisnes, dia masuk dengan Forever sebab produk, dia yang akan jadi jutawan dalam Forever. Dengar ini kejadian betul. Okay? Berapa ramai tim saya yang dah tak buat bisnes tapi consume dengan produk sebab jatuh cinta dengan produk. So kita kena train kita punya tim jatuh cinta dengan produk. Okay? Boleh? Okay, rule 17, hafal pelan pemasaran. Okay, so hafal pelan pemasaran ni jangan tak tahu langsung. At least kalau misalnya you orang baru, you kena tahu basic thing. You kena tahu Forever ni siapa. Okay, syarikat apa. Lepas tu, you kena tahu Forever ni apa dia punya produk. Ada 3 kan? Ingat kan lambang MERS? Saya terlupa nak masuk situ. Lambang MERS, first kali syarikat, second produk, lepas tu pelan pemasaran. So 3 ni at least you kena tahu. Lepas tu pelan pemasaran dia apa? Dia tak ada PPVV, dia tak ada UV, dia tak ada orang tengah. Okay? Lepas tu dia tak ada pairing-pairing. Okay, so basic tu at least tahu. Jangan langsung tak ambil tahu. So belajar. Okay? Dalam 5 langkah nak berjaya ada cerita pasal pelan pemasaran ni, you kena hafal. Okay? Fahami kelebihan pelan pemasaran kita. Kena beli buku Smart. Betul? Hafal GP dalam 14 hari. So, siapa yang tak ada lagi buku GP, minta dengan upline Okay, next. Kita dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah. Sekejap je kan? Rule 17, rule 18. Okay. Nak habis dah. Last. Okay, rule 18. Okay, rule 18, sediakan fail untuk simpan maklumat yang diperlukan untuk pembentangan GP. Dulu-dulu kita kalau tak ada iPad is okay. Print je. Cakap dengan upline, Kak Najah, saya nak minta lah Kak Najah punya slide yang Kak Najah present tadi tu, saya nak print out. Nak tunjukkan lagi detail. Tapi sekarang kita dah ada buku GP, lagi senang kan. Mana-mana boleh je masuk dalam beg tangan. Tak payah nak bawa file yang besar-besar kan. So bawa buku GP tu, mana-mana kena bawa buku GP. So, masuk je dalam beg tangan. Jangan beli beg tangan yang kecil-kecil. Kalau beg tangan kecil-kecil tak boleh masuk buku GP. Beli beg tangan besar-besar sikit.
Okay, so boleh masuk buku GP. Sekarang ni kita nak fikir duit je, kat mana-mana pun kita nak cerita pasal GP. So, kita sambil-sambil tu kita boleh present GP. Okay, bawa prospek kepada setiap mesyuarat. Dalam ni ada tak yang tak jadi ahli lagi? Siapa yang tak jadi ahli lagi dalam ni? Type satu sikit. Siapa yang belum? Oh, belum. Ada tak? Oh, ada yang tak jadi ahli lagi. Oh, bagus lah korang ni. Pergi jumpa abang korang lepas ni terus sign up. So, Forever adalah bisnes yang paling hebat. Okay. Siapa yang tak jadi ahli lagi, pergi jumpa Upline untuk sign up. Okay. So, bawa prospek kepada setiap mesyuarat. Okay. So, untuk perkenalkan Forever Living. Di mana nak dapat buku JP, boleh PM Upline yang bawa masuk dalam ni. Okay. Sebab dalam tu semuanya dah complete. Okay, boleh? Okay, boleh. Dayang Mardiana. Okay. So, ini adalah Art of War nombor 1 sehingga 18. Okay. So, dia ada banyak Art of War. Okay. So, kalau tadi saya dah tunjukkan yang kertas putih tadi tu. So, dalam kertas putih tu you boleh minta dengan upline you. Mana cakap dengan upline saya nak tengok Art of War. Dia ada 40 rules. Okay. Dia ada 40 rules Art of War. Bentuk dia macam saya tunjuk tadi tu. Sekejap saya tunjuk balik semula. Okay, ni saya screenshot je. Nampak tak? Nampak tak? Okay, so Art of War ni minta balik dengan you punya upline sebab hari ni saya hanya cerita 1 sehingga 18 sahaja. So, yang lain yang daripada 19 sehingga 40, you boleh belajar dengan you punya upline. Tapi dia ikut peringkat. 1 sehingga 18 adalah orang baru. Okay, lepas tu Art of War seterusnya untuk supervisor, AM dan manager. Okay, so dia mengikut peringkat-peringkat. Okay, boleh? So, okay. Kejap mana ni? Alright. So, terima kasih kerana sudi mendengar. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Bebel macam ni kan. Anak sulung, lepas tu pensyarah, lepas tu leader. Dia lebih banyak bebel. Okay. So, minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa. Kalau yang mana terkena, terpias sikit tu. Lah biasalah tu. Nama pun kelas perang kan. Kelas perang kita mestilah berperang. Okay. So, boleh follow saya punya media sosial. Okay. Di semua media sosial, nama saya Ezalin Sidik. Okay. Boleh follow saya. So, satu je yang saya nak cakap, nak ubah hidup. Nak ubah hidup kan? So, kalau nak ubah hidup, kena paksa untuk berubah. Okay, kena paksa. Kena paksa untuk berubah. Kena paksa ikut semua rules. 1 sampai 18. Tak ada satu rules pun yang you kena tertinggal. So, paksa untuk berubah, insyaAllah. You akan jadi jutawan dalam Forever. Yang paling penting adalah ingat rule nombor 1. Ingat kenapa you join Forever Living. Okay, saya minta maaf kalau ada salah silap. Saya serahkan semula kepada kita punya MC kita, Kak Mardiana. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada MDM Ezalin Sidik aka leader saya yang sangat hebat ni. Orangnya lembut je tapi dah lama dia Forever Living. Nampak tak dia punya bebel? So free you guys dapat bebel dengan MDM Ezalin hari ni, alhamdulillah. So pada semua orang baru, Kak Mar harapkan pada semua FBO baru, Kak Mar harapkan you all dah boleh jelas, dah boleh faham seni berperang. Di Forever Living kita memang kena berperang untuk dapatkan financial freedom, time freedom, health freedom juga. Okey, Kak Mar suka nak kongsi jawapan Kak Mar untuk soalan pertama. Kenapa buat MLM? Kak Mar kongsi sikit . Sebab dalam MLM, dalam Forever, you dibolehkan, you digalakkan, you diwajibkan meniru. Pergi periksa, sekarang musim exam kan, cikgu bagi meniru tak? Tak boleh. Tapi di Forever, you kena tiru. Tiru-tiru jadi kaya. Tiru buat 5cc dapat bonus. Okey, tiru makan produk you cantik macam MDM kita malam ni, alhamdulillah. Tiru-tiru masuk kelas, dapat ilmu produk, dapat ilmu GEP. Tahniah pada semua 802 orang yang masih bertahan. InsyaAllah semuanya boleh jadi CBM, boleh jadi MDM, boleh jadi jutawan, dermawan insyaAllah. Dan dekat Forever, kena ingat 3 ayat ni. Okey, boleh salin. Dalam Forever, kita boleh memanfaatkan milik orang lain. Maksudnya apa? Use other people
money. Okay, kita tak payah nak invest juta-juta, nak beli ladang, nak beli kilang, nak beli warehouse, nak bayar gaji, tak payah. Use other people money. Nombor 2, use other people time. Gunakan, manfaatkan masa orang lain. Wahai orang baru, berdampinglah dengan you all punya leader sekurang-kurangnya 2 minggu yang pertama. Kacaulah dia. Kak, saya nak GEP orang ni, Kak. Kak, saya nak demo orang ni, Kak. 2 minggu pertama, lenjan leader you. Okay? Use other people time. Nombor 3, use other people expertise. Kita ada Selasa malam, kita ada Rabu malam. Semuanya MDM hebat akan present. Gunakan kepakaran mereka untuk close you punya prospect. Okay? 3 benda tadi ada di Forever Living, so manfaatkan. So Alhamdulillah kita dah habis. Kak Mar ucapkan tahniah. Maaf juga daripada Kak Mar seandainya ada terkasar bahasa, terkurang di mana-mana. Yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu datang pada kami. InsyaAllah kita akan perbaiki semuanya. Okay? So tahniah pada semua. Jumpa leader you. Tanya kalau tak faham 18 poin tadi, jumpa leader you all. Okay, terima kasih semua. Boy, are you ready to report? Are you ready? BO International, kita ada ramai sangat circle-circle orang yang berjaya yang bukan saja orang lama tapi orang baru. People or youngsters who like to explore in business, so this is the best platform because we go step by step and you can have the million mentor. Not only one, we have so many of them. Best sebab dia bantu kita orang daripada orang biasa boleh transform jadi kita yang nak jadi orang yang sangat hebat ke atau nak ubah hidup, dia akan bantu kita dengan ini 3 plan step by step. BO ada sistem, jadi daripada orang yang nothing masuk BO, dia akan jadi orang yang something dan jadi orang yang sangat hebat. Bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur yang sangat berjaya. So yang ikut follow sistem dan betul-betul kita ada nampak result. Just imagine macam mana seorang yang tak ada apa-apa ilmu dalam education tapi boleh buat sampai 7 figure a year. Bukan Kak Fida saja, tim Kak Fida pun pakai 933. Contoh macam Alphard, Velfire, Mercedes-Benz, dan kalau you all nak tengok tadi tu, itu semua adalah kejayaan ataupun trofi kami semua. Kita menjemput Sifu dan Simo kita, Dato' Dr. Desmond Gong dan Datin Dr. Grace Chance. So hari ini Sifu sangat terharu, kenapa? Kerana kita masuk reborn kali ketiga. Dan Sifu dan Simo bukan 2 orang dan bukan Star Club saja. Sifu ada apa? Sifu ada seramai 28 pasangan MDM bersama Sifu hari ini. Come on, only 50%, halfway to go. You got 60%. Come on, faster, faster, faster. You amazing, faster. Yes. Go, 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 go. 1, 2, turun, 3. Yes. There you go, ladies and gentlemen. RM487,177. Itu dia. RM512,523. Yes! Annual income-nya RM536,769. RM536,589 Kita dapat run business ni dengan tanpa ragu-ragu sebab kita ada masa cukup untuk kita develop team untuk lebih berjaya lagi dan sama-sama berdiri di pentas dunia. BOI Group punya satu sistem yang sangat hebat yang boleh senang untuk diduplikasikan kepada yang lain. Kalau you ada sistem, you boleh senang tergelincir dan terus perbaiki sehingga mencapai kejayaan yang luar biasa. Itu dia tuan-tuan dan puan, RM560,688. Dengan RM614,182.61. Yes! RM623,201.
Tuan-tuan dan puan, RM800,599. Wah, ada gaya. Lagi. Yes. Itu dia tuan-tuan dan puan. RM1,56,731.跟着系统做，跟着脚步做，这就是成功的一个捷径。要找捷径呢，就是 BOI。 Dengan BOI, dengan ada sistem, mentor dan semangat setia kawan circle yang sangat best, membuatkan kita juga dan juga rakan kongsi berubah 100%. So, thank you forever, thank you BOI International. The best networking system in the world. Yes. So BO International Group adalah kumpulan terbaik untuk menolong anda mengejar impian anda. Pasti anda berjaya di puncak dunia. See you at the top. Bye bye.